اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويلا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اجعل آخرتنا خيرا من الأولى. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ذلكم الله ربكم فاعبدوه. أفلا تذكرون. Surah Yunus yang kita baca tadi, surah Makkiyah, surah yang turun di Mekah. Biasanya surah apabila dia jenis Makkiyah turun di Mekah, dia ada 4 perkara penting. Sebab di Mekah tidak ada secara tafsili syariat amalan. Sebahagian ulama berpendapat hukum yang penting di segi amalan seperti solat, seperti sembahyang diturunkan di Mekah, tapi pada akhir Nabi kita SAW sebelum hijrah. Jadi sebelum tu ayat-ayat Makkiyah yang Allah Ta'ala turunkan di Mekah berkisar dengan 4 perkara. Pertama dengan Tauhid. Berkisar tentang Tauhid. Keesaan Allah dan menolak fahaman syirik. Itu perkara besar. Yang kedua berkisar mengenai akhirat. Adanya akhirat dan akhirat adalah tempat balasan dan tempat kekal. Akhirat ni ada, bukan saja ada, sebenarnya dialah tempat balasan.
berbanding dengan dunia sebagai ujian. Yang ketiga, kekal. Tidak sementara. Rata-rata orang Mekah tak boleh terima akhirat. Dia terima dunia saja. Jadi ayat-ayat Makkiyah di antara lain, selain pada tauhid, banyak memberitahu tentang adanya akhirat, adanya balasan, dan kekalnya akhirat itu. Yang ketiga, kebenaran Al-Quran. Wahyu yang dibaca oleh Muhammad benar daripada Tuhan. Bukan rekaan sesiapa. Bukan Muhammad SAW sendiri yang baca tu daripada rekaan dia. Bukan juga daripada apa yang diambil daripada orang lain. Bahkan atau sebaliknya, semua apa yang dibaca oleh Muhammad SAW wahyu daripada Allah. Itu ayat-ayat tentang kebenaran wahyu Al-Quran. Sebab selama mana manusia tak boleh terima wahyu, dia tak jadi orang manusia yang betul-betul beriman. Dia wahyu ni adalah ukuran untuk keimanan dan amal hamba. Jadi kalau wahyu tak terima, jadi tidak ada arti agama. Dia telah terkeluar daripada agama. Biar dia terima dulu wahyu daripada Allah. Dalam itulah rukun iman, dalam itulah rukun Islam. Dalam itulah ajaran-ajarannya. Jadi kalau wahyu tak terima, dia sudah tutup pintu untuk agama. Jadi kebenaran Al-Quran adalah perkara penting di antara 4 perkara. Yang keempat adalah kebenaran Nabi SAW. Nabi sendiri. Biar dia terima Nabi ni Nabi sungguh. Tidak bohong, tidak palsu, tidak dakwaan semata-mata. Bahkan dia Nabi dia yang dipilih sungguh. Inilah ayat-ayat yang biasa berlaku semasa di Mekah. Bermakna apabila kukuh 4 perkara ni, maka binaan agama akan kukuh. Kalau 4 perkara ni ada mana-mana longgar, sekeru dia tak lagi jalan jauh. Dia akan rebah juga akhir. Jadi inilah rumusan daripada ulama tafsir. Nak beritahu kepada kita, mana-mana surah Makkiyah. Surah yang berlaku penurunan ayatnya di Mekah, dia berkisar dengan 4 perkara. Dalam makna lain, 4 perkara ni adalah di antara perkara asas penekanan wahyu supaya kita yang belajar Quran, biar kemah ni dulu, Pak. Biar kemah. Sebab kita dapati apabila di antara 4 ni ada satu di antaranya bergoyat, dia agama ni tak boleh bertegak. Dia bergoyang mana-mana. Di antara 4 ni, dia tak boleh tegak. Dia utuh akhirnya. Bangunan ni, jangan gopoh buatlah. Jadi 4 tapak ni, biar kemah. Barulah nak naik bangunan setinggi mana, lagi. Tapi kalau 4 tapak ni mana-mana bergoyang, tak kira lah salah satu. Maka lambat laun sengit. Dan sengit ni, makin tinggi, makin bahaya. Makin tinggi, makin bahaya. Makin dibina amalan-amalan, makin mudah tumbang. Sebab itulah ayat-ayat seperti ini, insya-Allah kita akan baca daripada surah Yunus. Dan 4 perkara ni alhamdulillah ada berlaku. InsyaAllah. Jadi, insya-Allah ta'ala apabila kita cuba talaki, maknanya kita naduh kita tanda dobek, boleh jadi kafsakwa. Yang ditinggalkan oleh Nabi kita ambil secara sah, dan apabila kita mati kita tinggalkan kepada zuriat kita secara sah, bukan secara tak betul, pewarisan yang betul. Jadi kita ambil daripada guru dengan cara bertalaki sampai sanak kepada Nabi SAW, dan apabila kita tinggalkan kepada orang atau kita nak ajar pada orang lain pun cara talaki, cara sah yang betul. Sebab perkara yang kita mengaji ni, perkara bawa mati lah ni. Perkara yang menyebabkan kita akan selamat. Selepas tu, kita tengok hubungan surah dengan surah. Dia biasa ulama sebahagiannya, dia ambil kira. Hubung kait di antara surah ni dengan surah sebelum. Dia ambil kira. Tahu tak apa, comel kalau tahu. Tak tahu, tidak ada masalah. Kalau tahu tu ada juga satu benda yang daripada kita tidak tahu.
menambahkan ilmu. Kalau tak tahu, dia tidak penting sangat. Jadi sebahagian ulama tafsir ini, sebahagian, bukan semua, dia ambil kira dengan hubungan surah dengan surah. Rabatul suar dia panggil. Hubungan surah dengan surah ni dia ada hubung kait. Seperti mana Allah sebut dalam surah sebelum, ayat akhir sebelum tu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ayat sebelum, surah akhir, surah Taubah. Sesungguhnya telah datang kepada kamu satu orang rasul daripada jenis manusia seperti kamu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat akhir ini adalah peribadi ataupun tentang diri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dipilih oleh Allah menjadi nabi akhir zaman. Nabi yang daripada manusia seperti kamu, sifatnya di antaranya azizun alaihi ma'anitum. Berat bagi Nabi sekiranya sesuatu itu menyusahkan kamu. Aziz maknanya berat bagi Nabi apabila ada pada umat dia bebanan yang menyusahkan. Harisun alaikum. Nabi juga sangat ingin untuk memberi faedah kepada kamu. Sangat ingin untuk memberi faedah kepada kamu. Sehingga dia sanggup berhabisan masa dan harta untuk supaya kamu jadi baik. Bil mu'minina raufur rahim. Lebih-lebih lagi kepada para mukmin pengikut yang beriman, sangat sayang kepada mereka, lagi sangat memiliki kesah belah. Itulah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalaulah Nabi seperti itu yang telah dipilih oleh Allah Ta'ala untuk kamu, kamu ketepikan, kamu menolaknya, kamu rugi. Jadi apabila Allah telah sebut pada ayat ini tentang Rasul, maka ayat dalam surah Yunus ada kesinambungan. Iaitu, Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil hakim akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum. Itulah dia ayat-ayat kitab Allah yang bijaksana. Akana linnasi ajaban, apakah manusia rasa heran? Iaitu kami bagi kepada salah seorang lelaki di kalangan mereka wahyu. Apakah manusia ni keheranan? Kami bagi kepada manusia di kalangan mereka yang bernama Muhammad wahyu. Sedangkan mereka tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam keturunan yang baik, memiliki budi pekerti dan sifat yang sangat-sangat mulia. Dan Nabi yang dipilih tadi, an anzirin nasa wa basyiril ladina amanu. Nabi tadi, di antara tugas dan tanggungjawab dia, Allah Ta'ala arahkan supaya an anzirin nas, bagi amaran wahai Muhammad kepada seluruh manusia sebelum mereka mati. Adanya balasan api neraka kalau mereka yang neraka mati. Dan adanya balasan syurga kalau mereka boleh menerima. An anzirin nasa wa basyiril ladina amanu. Itu berilah amaran kepada seluruh manusia. Dan juga berilah berita gembira kepada orang-orang yang boleh menerima. Itu beriman. Anna lahum qadama sidqin. Sesungguhnya bagi mereka nanti ada derajat yang tinggi. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Maknanya bagi peringatan kepada manusia, silap percaturan dalam hidup dunia, mati azab. Dan beri berita gembira kepada orang beriman, sanggup beriman, bahawa mereka ada derajat tinggi di sisi Tuhan mereka di akhirat. Jadi Nabi seperti ini, yang Allah Ta'ala beritahu pada surah sebelum, mereka menolak. Jadi Allah Ta'ala beritahu tentang teruknya manusia di kalangan penduduk Mekah pada awal-awalnya dulu. Qalal kafirun, berkata golongan yang ingkar. Golongan ingkar daripada orang Mekah. Mereka kata pada Nabi kita, inna hadha, sesungguhnya ini Muhammad la sahirun mubin, ahli sihir yang jelas nyata. Dia bukan Nabi, ahli sihir yang jelas nyata.
Jadi sabit di sini kesinambungan di antara surah Taubah sebelum dengan surah Yunus. Jadi ayat kedua akhir surah Taubah memberitahu tentang Nabi yang cukup baik dengan perwatakan dan juga sifat yang layak dia menjadi Nabi yang terbaik di kalangan orang Mekah. Yang kedua dalam surah Yunus, penolakan mentah-mentah orang Mekah ni pada Nabi dia. Memang tak kenal. Manusia ni apabila dia sampai tahap teruk gitu, tak kenal. Orang paling baik dipilih menjadi Nabi, dia tolak mentah-mentah. Orang dipuji oleh Allah Ta'ala dengan akhlak yang mulia, dia tuduh ahli sihir yang jelas nyata. Ini kesinambungan dua perkara. Jadi daripada ayat yang kita baca tadi, kita yang baca Al-Quran, jadikan di kita golongan yang sebelah mana? Menerima seadanya Nabi Muhammad SAW, orang yang dipilih oleh Allah menjadi Nabi, walaupun kita tidak pernah tengok dia sebagai Rasul untuk kita semua. Ataupun tiru perangai orang Mekah pada awal-awal. Pada awal-awal, Nabi dipilih di kalangan mereka. Jadi dua perkara ni mana satu? Jadi kita Alhamdulillah, walaupun kita tak pernah tengok Nabi dengan mata kita, tapi kita boleh terima Muhammad SAW bin Abdullah yang telah dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi Nabi, yang semua sifat-sifat yang sepatut kita tahu ada dalam Al-Quran tentang Nabi itu kita baca, kita meyakini ia adalah Nabi Allah. Dengan cara kita ikut dia, kita akan selamat. Dan kita tidak akan jadi daripada pihak golongan yang menentang, menolak, dengan membuat tuduhan-tuduhan liar, tuduhan-tuduhan palsu, berasas kepada kejahilan dan tidak matang dan tidak waras. Jadi tuan-tuan yang mulia, ayat ni nak beritahu kepada kita perihal manusia yang menolak kebenaran. Perihal manusia yang menolak kebenaran. Kita tengok ayat. Alif Lam Ra, Allah lebih tahu makna sebenar. Tilka ayatul kitabil hakim. Itulah dia ayat-ayat Allah yang terkandung dalam kitab Al-Hakim. Bijak sakna. Sifat bagi kitab Quran ni, kitab bijaksana. Biasanya dalam Al-Quran, apabila permulaan surah disebut dengan kitab, dengan sifat hakim, kandungan ayat dalam ni, ayat-ayat tentang dalil akli bagi mensabitkan tauhid. Berbanding dengan, kalaulah pada permulaan surah, disebut kitab bersifat dengan mubin. Seperti surah Yusuf. Surah yang ke-12. Biasa ayat yang permulaan surah dengan ada kitab dan mubin, penuh dengan dalil naqli. Ini sebahagian daripada pandangan ulama tafsir. Jadi daripada ayat mula-mula ni kita dapati, apabila kitab bersifat dengan hakim, penuh dalam ayat surah ni dalil akli. Penuh dengan dalil akli. Yang mana kalau kita ada akal, kalau kita baca dia dan fikir, menguatkan akidah kita, menguatkan keyakinan kita. Dan di surah Yusuf nanti, dia ada sana kitab mubin. Di mana kitab yang diberitahu dengan mubin, biasa surah itu penuh dengan dalil naqli. Dalil berbentuk nukilan. Ayat seterusnya dia panggil ayat zajrun teguran. Akana linnasi ajaban, patutkah manusia heran? Merasa heran. An auhayna ila rajulin minhum, kami bagi wahyu kepada salah seorang daripada mereka. Manusia mana ni heran? Manusia Mekah. Dia heran Nabi Muhammad SAW setelah umur 40 tahun telah dipilih jadi Nabi. Heran punya heran, siapa tolak? Bertukar gelaran daripada Al-Amin kepada Ahli Sahih. Sedangkan Allah kata, kami bagi wahyu kepada dia dengan sebab tu dia menjadi Nabi. Kami bagi wahyu.
Dan Nabi pula, apabila kami pilih dia menjadi Nabi, dia bukan berdiam diri. Terus menjalankan tugas. Pertama, tugas dia, anzirin nas. Anzir ini antafsiriyah. Anzirin nas. Hendaklah kamu memberi amaran dan peringatan kepada seluruh manusia. Jangan duduk dia. Mengaji wahyu, jangan duduk dia. Kena bagi amaran. Jadi amaran ni orang tak boleh dengar. Tuduh Nabi ahli syahid. Kalau Nabi dengar wahyu, ramai seorang dia senyap dalam rumah, tak ada siapa pun nak usik Nabi. Masalah yang timbul apabila Nabi dapat wahyu, Nabi pergi jumpa dia. Nabi kata kita kena betul akidah, kita kena betul amal supaya jangan masuk neraka. Hak ni masyarakat jadi berubah. PA jadi berubah. Dulu duk puji melangit Nabi kita SAW mengikut sejarah. Apabila mula Nabi beritahu yang sebenar daripada Allah melalui wahyu dan untuk kebaikan dia pun. Tapi apabila bertembung dengan kepahaman, dia tu bertukar daripada puji tu dia keji. Manusia. Ini Allah beritahu kepada kita. Jadi Nabi menjalankan tugas, Allah kata anzirin nas. Setelah diberi wahyu kepada Nabi SAW, Allah kata, anzirin nas sirah amri. Bagi peringatan pada manusia, jangan diam diri. Peringatan di sini, biasanya dalam surah Makiyah, 4 perkara tadi lah. Tentang pentingnya tauhid, bahayanya syirik. Pentingnya ada kepercayaan akhirat dan fikir untuk persiapan jumpa Allah dalam syurga. Dan pentingnya belajar wahyu Al-Quran sebab ia daripada Allah sebagai neraca. Dan pentingnya mengikut Nabi Muhammad SAW kerana itulah cara dan model orang yang taat. Jadi apa yang dia sanggah, hak perkara ni tolak. Sebab orang Mekah dia jahil agama. Akidah dia pun dengan sebab jahil banyak tak betul. Amalan dengan sebab jahil agama, banyak tidak betul. Jadi orang yang banyak tak betul dari segi akidah, dari segi amal, dia tak mudah sebenarnya menerima teguran dan pembetulan. Dia lawan manusia ni, kuangan dia gitu. Orang jahil lawan orang ni dah biasa. Walaupun sebelum tu dia puji Nabi. Tapi apabila tajuk memperbetulkan akidah, tajuk memperbetulkan amal, dia canggih. Jadi ayat ni mula-mula Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita, Nabi kita SAW, dari segi penerimaan orang Arab pada mula-mula jadi Nabi, betapa sukarnya dia. Dan Allah Ta'ala juga beritahu kepada Nabi kita, mana-mana orang yang sudah ikut kamu, beritahu berita gembira, mati saja selamat. Kita bukan duduk lama atas dunia. Semua tunggu masa belakang. Tunggu dijemput. Semua kena fikir bahasanya tempat kita nak perginya, jumpa Allah dalam syurga. Di sana sampai bila-bila tak akan mati dah. Sini macam mana hebat sekalipun, dia dalam perjalanan ada proses tinggal belakang. Jadi mana-mana saja pengikut kamu yang sudah beriman, bagi tahu berita gembira. Supaya dia teguh, supaya dia sabar, syurga. Kita ditindas, kita dikutuk, kita diejek, kita dipersendak, kita dilempar dengan tuduhan-tuduhan liar, jangan peduli. Wa basyiril ladzina amanu. Dan kamu, tugas kedua kamu wahai Muhammad, berilah berita gembira kepada orang-orang yang telah beriman. Yang boleh menerima seadanya tauhid dan segala rukun iman. Apa dia berita gembira? Anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim, bahawa mereka akan dapat derajat yang paling tinggi di sisi Tuhan mereka di syurga. Cuma tunggu matilah. Jadi qadama sidqin merangkumi semua keadaan-keadaan yang indah di syurga. Di segi fizikal, maknanya persiapan duduk dalam syurga dengan tamannya, mahliganya, bidadarinya, makanan minumannya. Yang kedua, kerohanian. Selesanya, tenteramnya, gembiranya, seronoknya. Sebab tua tak ada dah, sakit tak ada dah, mati tak ada dah. Tak ada nak cari duit buat sesuatu, untuk dapat sesuatu.
Menerima segala-gala balasan, dia tidak ada penghujung. Berilah berita gembira supaya mereka boleh sabar, supaya mereka boleh teguh dalam agama Islam. Ini adalah merupakan tugas Nabi. Beri amaran kepada orang masih tak beriman, beri berita gembira kepada orang telah beriman. Nabi alhamdulillah dapat menyempurnakan tanggungjawab dengan sempurna. Kemudian Allah Ta'ala beritahu, di kalangan pengikut Nabi yang beriman, daripada ramai-ramai Allah pilih. Allah Ta'ala pilih menjadi awalin, orang mula-mula. Jadi apabila kita tengok sejarah Nabi kita, Allah pilih daripada kalangan keluarga dia sebahagian, sahabat dia sebahagian, hamba sahaya sebahagian, orang tua sebahagian, kanak-kanak sebahagian. Mana Allah kutip sikit orang. Bukan semua. Allah Ta'ala pilih Abu Bakar, sahabat karib dia. Sebelum tu Allah Ta'ala pilih isteri dia Khadijah. Ulama tafsir dan ulama sejarah telah menulis di antara Abu Bakar dengan Khadijah mana dulu masuk Islam. Kebanyakan ulama memilih pendapat Khadijah masuk Islam lebih awal berbanding dengan Abu Bakar. Mana orang yang mula-mula terima agama Nabi, orang perempuan. Siapa dia? Hak rapat sekali dengan dia. Rapat kepada orang lain. Isteri. Jadi agama yang benar ni, yang mula-mula terkesan, orang rapat. Itu isteri. Kemudian, Abu Bakar. Teman rapat yang berada di luar rumah. Dan ada di antaranya, kanak-kanak seperti Sayyidina Ali. Dan ada orang tua seperti Waraqah. Jadi ini semua golongan-golongan awal yang dipilih oleh Allah untuk menjadi pengikut Nabi. Kemudian seorang demi seorang, seorang demi seorang. Dalam keadaan majoriti menentang, tapi menentang pun akhir ikut juga. Akhir ikut pada tahun 8 Hijrah hampir semua ikut. Yang satu masa dahulu penentang tegar. Akhirnya bertukar menjadi pengikut setia. Itulah agama yang benar. Jadi asam garam dalam perjuangan menegakkan agama tu, inilah jalan dia. Jadi kita tak boleh rasa terganggu dengan penentangnya. Jadi di sini Allah Ta'ala beritahu sebagai syikwah. Qala al-kafirun, berkata orang-orang yang degil dan engkar, inna hadha, sesungguhnya Muhammad yang mengatakan dia tu Nabi yang dipilih, la sahirun mubin, ahli sahih yang jelas nyata. Dia tuduh saja. Kenapa dia tuduh? Karena kedegilan dia dan kesombongan dia. Bukan kerana dalil. Bukan kerana bukti. Kerana tak setuju dengan ajaran Nabi. Ini adalah merupakan dua ayat mukaddimah surah. Yang ada hubungan rapat dengan surah sebelum. Di segi kedudukan Nabi SAW dan tugas Nabi dan penerimaan masyarakat. Jadi dua ayat ni, dua ayat pertama surah ni, di antara suatu ilmu yang kita dapat ialah tugas Nabi yang diberi oleh Allah Ta'ala yang mulia itu bermula dengan kesukaran. Tugas Nabi yang dipilih oleh Allah sebagai Nabi bermula dengan kesukaran. Wahai orang baca Al-Quran, kamu apabila menjadi pengikut setia Nabi kamu, memang bermula dengan kesukaran. Nak ajar orang, kalau dia asal jahil, nak jadi alim, kena banyak hadapi dugaan. Dia bukan kita, dia orang lain. Pas nak suruh dia pandai, dia reti, boleh jadi guru, mengajar. Kena sabar. Kena duduk dengan dia, kena mengajar dia. Bukan mudah. Kita dah ada keluarga macam guru-guru yang kita tengok di pondok-pondok. Dia, kalau kita kira dia boleh ajar anak dia, keluarga dia. Tapi dia terpaksa bagi masa untuk ajar murid dia, ratus ke ribu. Dalam masa satu hari itu, dia kena bahagi dan agihkan masa. Bukan saja untuk keluarga dia, bahkan dia kena bersusah payah untuk masa itu diberi kepada murid-murid dia. Supaya murid-murid dia ni boleh menimba ilmu dan dapat kemampuan jadi guru. Dan bukan satu hari, 40 tahun. Mana mengaji sampai tahap yang baik, 20 tahun mengaji, 20 tahun mengajar. Jadi 20 tahun mengaji, 20 tahun mengajar, barulah tahap
Mantap sungguh. Daripada mana? Daripada kita pernah dapat maklumat daripada guru kita masa mengaji Mekah dulu. Dia kata nak jadi alim kena pergi Mekah. Ngaji Tanah Jawi 10 tahun, ngaji Mekah 10 tahun, cukup 20 tahun, mengajar pula 20 tahun. Boleh jadi alim. Itu dia panggil andaya. Zaman dahulu. Jadi susah payah. Dia sendiri masa mengaji susah, setelah jadi guru nak mengajar pula susah. Jadi semua perkara itu akan dilalui oleh umat dengan mudah apabila ayat 2 ni yang dia baca ni dia dapat fahami. Kemudian Allah Ta'ala beritahu pada kita di segi tauhid, dalil akli adalah inna rabbakumullah alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayamin. Tauhid maknanya mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah Ta'ala dengan makna perkara-perkara khusus yang Allah Ta'ala syariatkan untuk dia, jangan dicampur aduk pada yang lain. Semua perkara-perkara khusus yang ada hubungan dengan syariat Allah, jangan campur aduk dengan yang lain. Termasuk ibadat, termasuk taat, termasuk menerima syariat. Ibadat hanya kepada Allah, taat hanya kepada Allah, dan syariat kena terima hak Allah Ta'ala. Tak boleh terima yang lain. 3 perkara ni tauhid. Tak boleh kata perundangan Allah Ta'ala beritahu ni molek juga tapi tak boleh pakai lah ni. Itu tidak mentauhidkan Allah. Menerima dalam ibadat, menerima dalam taat dan menerima dalam syariat. Semua perundangan Allah bukan kena pada kita pun, kita kena kata hak Allah Ta'ala saja hak jadi hijau yang kita kena terima sebagai hukum. Itu tauhid. Semua perkara. Dalil dia, inna rabbakumullah. Sesungguhnya Rabb kamu yang mencipta lagi memelihara kamu dunia akhirat yang bernama Allah. Dia sah. Di antara perkara yang dia buat, jasa yang dia buat, dia alladzi khalaqas samawati wal ard, yang dia telah menciptakan lapisan langit dan bumi daripada tidak ada kepada ada. Daripada lapisan langit tak ada langsung. Dia adakan lapisan langit 7 lapis. Bumi sebelum ni tak ada langsung. Allah adakan dia. Fi 6 ayamin, dalam tempoh 6 hari. Bermula daripada hari Sabtu hingga hari Khamis. Seperti mana dalam hadis. Cerita Allah Ta'ala beritahu kepada kita, aku buat langit bumi 6 hari. Mu dengar sajalah wahai manusia. Sebab apa 6 hari? Macam mana cara dia? Itu dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Summa stawa 'ala al-'arsy, kemudian bersemayam Allah Ta'ala di atas arasy. Kata Jalalain, istiwa'an yaliqu bihi, bersemayam yang layak bagi Allah. Sifat bersemayam yang layak bagi Allah Ta'ala. Ulama tafsir kata, kinayatan, bahasa yang diguna pada ayat ni nak beritahu Allah Ta'ala apabila dia mencipta, dia saja yang mengurus dan mentadbir. Lahul khalqu wa lahul amr. Miliknya lah kuasa mencipta, miliknya juga kuasa mentadbir. La yufawwidu ila ahadin. Dia tidak suruh ciptaan dia pada orang lain tadbir. Dia buat dia secara sendiri. Makna bagi istawa 'ala al-'arsy, kinayatan, suatu bahasa kiasan, setelah dia cipta, dia sendiri mengurus dan mentadbir. Ini salah satu huraian mudah bagi ayat. Yudabbirul amra, dialah yang mengurus segala urusan makhluk yang dia telah ciptakan. Dia buat, dia cara. Dia tak suruh pada siapa-siapa. Ma min syafi'in illa min ba'di iznihi. Tidak ada sesiapa yang mampu memberi serongan dan syafaat di kalangan hamba-hamba untuk membantu sesiapa yang lain. Illa min ba'di iznihi, melainkan setelah didapat keizinan daripada Allah Ta'ala terlebih dahulu. Kenapa ada kalimah ni? Di antara lain, kata ulama tafsir, syirik yang berlaku pada orang Mekah dan orang lain pun, di antaranya syirik syafaat. Dia tidak menduakan Allah. Dia berpahaman, kita seru selain pada Allah, sebab dia akan bagi syafaat pada kita. Jadi berlakunya syirik kepada Allah Ta'ala
Di segi syirik syafaat, seru selain pada Allah untuk syafaat. Dalam perkara ni tuan-tuan kena berhati-hatilah. Agama mengajar kita syafaat ada. Cara dapat syafaat, syariat telah ajar pada kita. Tapi tak ada sebenarnya dalam syariat kita nak dapat syafaat seorang tu kita suruh dia, tak ada. Jadi jahil punya pasal dengan sebab tak ada ilmu, tak ada asas, nak dapat syafaat dia kena suruh dia. Nak dapat syafaat dia, suruh dia. Nak dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi kubur dia, suruh dia. Dengan sebab jahil manusia terpedaya. Sedangkan itu bukan ajaran syariat, bahkan bertentangan. Jadi syafaat ada daripada Nabi, daripada wali, daripada siapa-siapa saja. Tapi cara dapat syafaat adalah mentauhidkan Allah. Suruh Allah. Dan apa perkara kena patuh syariat Allah. Jadi apabila berlaku kekurangan di akhirat nanti, apabila berlaku kelemahan di akhirat nanti, maka Allah Ta'ala nak selamatkan orang itu, ada satu cara, itu Allah Ta'ala akan maafkan dia dengan bentuk syafaat, dengan cara syafaat. Allah akan maafkan dia dengan cara syafaat. Sebab dengan cara syafaat ni dia ada dua perkara. Pertama, Allah maafkan dia kerana Allah nak maaf. Sebab dia mati dalam tauhid. Sebab Allah nak maaf. Yang kedua, Allah nak memuliakan seseorang yang lain. Allah jadikan dia sebagai pemberi syafaat. Nak muliakan orang lain. Nak muliakan Nabi, nak muliakan wali. Maka Allah Ta'ala arahkan supaya dia iklankan kepada orang ni supaya dia tahu kamu dapat syafaat. Di atas perkara seperti inilah kitab-kitab syariat ditulis oleh ulama untuk fahami tentang syafaat. Sebab itulah ayat ni dia beritahu kepada kita, ma min syafi'in illa min ba'di idnihi. Tidak ada suatu orang pun yang boleh memberi syafaat kepada orang lain melainkan selepas dapat keizinan Allah Ta'ala dulu. Tak ada kata pandai-pandai dia apabila mati, kamu dah suruh, dah saya dulu, saya rapat dengan kamu, tak apa dah, kamu jadi orang saya, tak perlu Tuhan, tak perlu. Saya syafaat. Dia duduk faham gitu. Masyarakat jahil, dia duduk faham gitu. Kata-kata orang tak mengaji, ke arah tu sebenarnya faham dia. Sedangkan perkara tu membawa ada kufur dan syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat seperti ini bukan main-main ni. Ramai orang sakut masuk neraka kekal. Kerana jahil, tak tahu. Sebab itulah ditulis khas tajuk syafaat. Ditulis khas. Supaya jangan umat Islam terkeliru dengan bisikan syaitan. Atas maksud syafaat, dia buat paksa ikut, dah tak boleh. Jadi di sini Allah tegaskan, ma min syafi'in illa min ba'di idnihi. Tidak ada sesiapa yang boleh memberi syafaat kepada yang lain, melainkan setelah dapat keizinan daripada Allah. Dan carilah dalam Al-Quran, apabila tajuk syafaat, dia tidak akan lebih pada makna seperti ini. Oleh kerana Allah izin baru boleh syafaat, maka kena buat baik sungguh. Kena menerima dan mengikuti sungguh segala nasihat Allah Ta'ala. Segala nasihat Allah Ta'ala. Zalikumullahu Rabbukum. Itulah dia Allah Rabb kamu. Dia akan membuat keputusan di kalangan kamu nanti. Dengan apa cara sekalipun di akhirat. Maka oleh kerana itulah dia Rabb kamu. Fa'buduhu. Maka kamu semua hendaklah serunya sahaja, beribadat kepadanya sahaja, menerima syariatnya sahaja, menerima undang-undangnya sahaja, menerima peraturannya sahaja, dia taat kepada dia sahaja. Dia taat tak berbelah bagi. Bukan makna ibadat saja ni. Berhamba diri. Jadi hamba dia sungguh. Afala tazakkarun, apakah kamu tak boleh berfikir, ambil pengajaran daripada ayat semudah ini untuk mentauhidkan Allah. Untuk mentauhidkan Allah. Jadi kita sesama kita tidaklah berat sangat ayat seperti ini. Tapi apabila kita baca pada orang kafir, non-Muslim, ayat ni berat. Sebab dia dalam pemunjaan, dia ada perantara. Ayat ni bagi dia berat. Bagi kita orang duduk dalam masjid biasanya tidak berat. Sebab kita gini dah. Biasanya gitu. Kita ni ahli tauhid dah.
tidak menjadi satu bebanan. Tapi oleh kerana ayat ni kita akan baca kepada orang kafir, nak ajak dia masuk Islam, ini bukti kita. Bukti kita kepada orang yang ada akal, kena mentauhidkan Allah. Kena masuk Islam jadi ahli tauhid. Kita ahli tauhid dah ni, kita baca dia, menambahkan kepada kita kefahaman. Menambahkan kepada kita keteguhan dalam tauhid yang kita sudah kita anuti. Jadi masalahnya agama ni kita nak sebar pada orang kafir. Jadi ayat ni kita kena faham masuk-masuk, nak ajak dia. Dia kata, salah ke saya cara ni? Kita kata Allah Ta'ala beritahu dalam Quran dia, tak boleh apa ada. Tak boleh ada perantara. Barulah agama, betul. Jadi kita pun beritahu, kitab kita dan ini ayat dia. Jadi kalau dia kata betul, hatu burhanakum, tunjuk kitab Tuhan mana pula ada dengan kamu. Dia buat mari Taurat pun serupa Quran, dia buat mari Injil pun serupa Quran, dia buat mari Zabur pun serupa Quran. Lain pada tu bukan kitab Tuhan dah. Kitab rakaat. Apabila kitab rakaat, bila bukan kitab Tuhan, maka bukan dalil. Dalil hak nisah. Mana-mana kitab Tuhan lain, mesti serupa Quran. Sebab Quran meraca bagi semua kitab kita. Barulah kita boleh memahami kedudukan ayat dalil akli. Sebab kita diberi tanggungjawab untuk ajak semua manusia mentauhidkan Allah. Kemudian Allah Taala beritahu, kita baca satu ayat lagi. Tauhid dan juga segala rukun iman. Ibadat bermula dengan sembahyang yang besar dan segala rukun Islam. Yang dua-dua ni sebagai teras asas agama. Dan apa saja hubungan hamba dengan hamba dan hubungan hamba dengan Allah, kita kena penuhi, ikuti kerana kita tak duduk lama atas dunia. Tak duduk lama. Kita ada satu alam lain lagi. Alam lain lagi, Allah Ta'ala nak supaya hamba tahu sungguh-sungguh sebelum pergi. Jangan kata pergi dengan beraba, jangan. Kalau pergi dengan beraba, tidak juga dengan tidak jelas. Sedangkan Allah telah beritahu pada kita memang jelas. Bimbang kalau pergi dengan beraba dengan tidak jelas, bahaya. Sebab sana tempat duduk kita semua. Syurga sebenarnya tempat duduk kita. Dan Allah nak supaya hamba tu tahu tentang syurga dan sebaliknya neraka. Dia memberitahu pada kita hampir 1/4 daripada Al-Quran. Biar cerak sungguh. 4 lagi. Sebab bila tahu dan yakin sungguh bagaimana keadaan-keadaan akhirat, barulah persiapan dibuat dengan rapi. Kalau dengan beraba, sama, persiapan tidak rapi. Persiapan lebih kurang. Tidak berhati-hati, tak cermat. Jadi alamatnya apabila dia sama tetap akhirat, cakapan dia tak jaga, halal haram tak jaga, cari makan tak jaga, cara belanja harta tak jaga, duduk berkawan tak jaga, berjiran tak jaga. Jadi tak jaga belaka sebab akhirat gelap. Jadi orang seperti ini akhirat dia bahaya. Kalau dia kata nak masuk syurga, kalau gelap seperti itu, bahaya. Oleh kerana itu Allah beritahu ayat kita nak baca ni, ilaihi marji'ukum jami'an. Kepadanya lah kembalian kamu semua sekali. Manusia apabila dia mati, kembali pada Allah. Dia degil ke, dia taat ke, dia jahil ke, dia alim ke, dia mudah basah ke dengan agama Tuhan, dia payah basah ke, time mati kembali pada Allah juga. Hari ini lari rata dengan Tuhan. Apabila mati, kena pergi ngadak Tuhan juga. Jadi oleh kerana itu, Allah beritahu kepada kita sebagai takhwif ukhrawi. Sebagai ayat, apabila kita baca ayat ni, kena ada dalam hati kita takut. Ilaihi marji'ukum jami'an. Kepadanya lah kembalian kamu semua sekali. Wa'adallahi haqqa. Asalnya, wa'adallahu wa'adan wa haqqahu haqqan. Asalnya. Jadi dua masdar. Allah janji perkara ni sungguh-sungguh. Allah janji perkara ni sungguh-sungguh. Akhirat ada dan kembali pada dia sahaja. Dia akan buat keputusan. Jadi wahai hamba, janganlah sombong. Wahai hamba, janganlah degil. Minta maaf. Sebab bila pergi, dia tak kembali. Dia pergi saja. Wa'adallahi haqqan. Asalnya wa'adallahu wa'adan wa haqqahu haqqan. Allah janji sungguh. Adanya balasan dan kekal balasan itu tidak pindah-pindah dan berubah lagi dan kembali hanya kepada Allah.
Jadi nak selamat, mudah saja. Belajar kitab dia, ikut. Dengan sebab belajar, dia jadi mudah. Mudah segala-gala, mudah faham. Mudah ikut. Tak belajar, payah faham, payah nak ikut. Sebab itulah para sahabat radhiyallahu anhum, walaupun asal buta huruf, ikut saja Nabi, belajar dengan Nabi, mudah. Dengan buta-buta huruf tu boleh masuk syurga Firdaus. Buta huruf. Huruf buta, tak kerti baca. Tapi ingat Quran. Dia boleh ikut seadanya, segala-gala perintah. Syurga Firdaus. Jadi, ini adalah janji Allah yang benar. Bangkitnya Allah Ta'ala, yang biasanya orang Mekah ni, oleh kerana dia tidak biasa dengar, dia bantah. Awal-awal dulu dia bantah. Dia bantah ni sebenarnya tak biasa dengar ya. Seperti kita pun, dan kita tak biasa dengar, kita bantah dulu. Lepas tu lama-lama orang pakat duk kecek belakang, barulah angguk. Kalau kita buat mari berapa dalam pengajian masjid ni, kita pergi baca kedai kopi. Orang duduk kedai kopi, kalau tak biasa mari masjid, dia bantah dulu. Kalau bila kita heret mari masjid, dia pun dengar berkali-kali. Ustaz ni mengajar kita juga, orang Satu mengajar kita juga. Hak duk bantah-bantah lama-lama dia angguk. Jadi bantah di antara lain, tak biasa dengar. Betul macam mana sekalipun, dah tak biasa dengar, dia bantah. Jadi Allah Ta'ala apabila beritahu akhirat ada dan balasan di sana sebenarnya balasan, hidup di sana sebenarnya hidup, mula-mula dia bantah. Lalu Allah Ta'ala adakan dalil nak sabitkan ada akhirat dengan kudrat yang sudah ada dalam ni. Allah kata, innahu yabda'ul khalqa. Sesungguhnya dialah yang memulakan ciptaan ini daripada tidak ada kepada ada. Dengan kudrat. Thumma yu'iduhu. Kemudian dia jugalah akan menghidupkan semula. Dulu tak ada langsung, Allah adakan dengan kudratnya. Hak sudah ada dah, dia hancurkan. Dan dia nak hidupkan semula. Sebagai balasan. Bagi Allah sama saja. Cuma bagi kamu, sesama kamu, hak mula-mula buat, berbanding dengan hak buat dah, nak buat semula, nak kita semula, hak mula-mula buat, payah. Nak kita semula, lebih mudah. Apabila sama kamu, kamu boleh menerima, nak kita semula ni lebih mudah, maka ini kan pula Allah. Daripada kudrat yang sempurna ada pada dia, dia mengadakan makhluk semua sekali ini dengan kudrat dia, lalu dia matikan, seperti kita semua dimatikan, dia kata nak menghidupkan semula. Bagi Allah mudah. Allah sebut dalam Al-Quran, وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. Nak menghidupkan semula ni lebih mudah pada akal kamu sebenarnya. Berbanding dengan mula nak buat. Jadi inilah bukti. Bukti kita nak kata kepada semua manusia, hidup semula ada, kerana Allah yang kata nak hidupkan semula tu dia ada kudrat. Dan dia benar dalam bicara. Dalam perkataan dia memang benar. Dia kata nak hidupkan semula, bukan saja hidup. Sana sebenarnya hidup. Lahiyal hayawan dalam ayat lain. Hidup akhirat tu hak sebenarnya hidup. Hak ni sementara. Jadi sesungguhnya dialah yang memulakan ciptaan, kemudian dia akan hidupkan semula. Tujuan apa hidup semula? Liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihati bil qist. Untuk memberi balasan kepada orang beriman dan melakukan amal soleh dengan adil. Nak bagi balasan setimpal. Nak bagi balasan setimpal. Masya Allah. Buat amal tak banyak benar kita ni. Umur kata 60 tahun, tolak. Kau tak balik 15. Kira-kira mari, tak banyak amalan. Tapi apabila dia bagi syurga, kekal lama-lama. Tidak kata bagi syurga, sekadar amal kita. Sebab janji dia. Janji Allah Ta'ala, nak bagi balasan kekal. Buat amal banyak mana tak kira. Apabila cukup tempoh, dimatikan. Lama mana buat amal, banyak mana buat amal. Apabila Allah nak balas nanti, bersesuaian dengan amal kita, derajatnya kekal. Jadi kekal ni, janji Allah. Janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala pilih kita daripada golongan yang betul-betul beriman dan melakukan amal soleh. Sebaliknya, walladzina kafaru. Dan orang-orang yang ingkar. Ingkar dalam tafsir Nasafi kata, makna ingkar di segi bahasanya, satarul haqqa inadan. Sengaja menutup kebenaran kerana degil. Dia sombong.
Tahu lelek-lelek benar-benar tak saya buat. Atau menutup kebenaran ikuran kerana nafsu. Maka perkara ni dia panggil engkar. Satarul haqqa inadan. Jadi orang-orang yang engkar kerana degil, apabila mati lahum syarabun min hamim. Di antara hukuman Allah bagi mereka minuman daripada air panas. Azab pertama dahaga sendiri tu azab dah. Azab pertama tu dahaga sendiri. Azab kedua air panas untuk menghilangkan dahaga. Wa azabun alim, dan azab api yang menyakiti. Alim sini fa'il dengan mana maf'ul. Alim dengan mana mu'lamun. Azabnya sangat pedih. Api dengan air panas. Api panas, air panas. Bima kanu yaqulun, dengan sebab dulu semasa dunia mereka daripada golongan yang engkar. Mana tak sabit sebelum mati itu dia beriman. Dan mati dia dalam keadaan engkar. Maka berterusanlah dia dengan keadaan azab. Di antara yang Allah sebut dalam ayat ni, dua perkara. Air panas, api panas. Semoga Allah lindungi kita semua daripada perkara ini. Jadi ini salah satu dalil pertama tentang tauhid. Di antara ayat-ayat yang turun di Mekah tentang tauhid. Semoga apa yang kita dengar daripada ayat ini, kita sendiri dapat sesuatu daripada faedah ayat. Supaya kita dapat ikuti dan kita dapat sebarkan dan tabligkan kepada hamba Allah yang lain. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula. Wadina billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى